rakan media, rakan-rakan produksi, Jawatan Kuasa Komunikasi Korporat Astro serta hadirin hadirat sekalian. Selamat datang ke sidang media virtual Jejak Abid Liu. Sebelum kita meneruskan sidang media ini, boleh untuk saya kongsikan baik-baik daripada sebuah lirik lagu Lara Jiwa. Kalau sama-sama kita dapat hayati, jujur tangan menghulur tangan dengan niat suci ingin berbakti kepada mereka yang sengsara dalam hidup penuh lara. Kalau lebih, lebihkanlah membantu, ringankanlah bebanan, agar nikmat hidup dirasai, tidak kira bangsa atau agamanya. Hulurkan tangan, bantu, membantulah. Hadirin hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, mari sama-sama kita saksikan promo untuk program Jejak Abid Liu. Silakan. Abang menangis kenapa? Selangor selalu tak ada tuan. Budak-budak batu baju sekolah dah. Ya, nanti kita hantar mesin basuh kan? Nanti rasa sedih dah. Jadi bila kita tengok macam tu, kita rasa sayup. Merentas negeri, menghulur bantuan kepada yang memerlukan. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana kau sayang. Engkau beri ujian yang sangat berat. Ya Allah, kami tahu ujian ni kerana kau sayang kami. Terima kasih banyak. Jejak Abid di Astro Prima dan Astro Go. Itu dia rakan-rakan media, tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita dapat saksikan, promo saja sudah menyaksikan betapa perkauman bukanlah menjadi jurang untuk kita menghulurkan bantuan. Lebih-lebih lagi mewakili keluarga besar, keluarga yang si bantuan, siapa lagi kalau bukan Abid Liu. Ya, sebelum kita meneruskan lagi kita punya sidang media, kita amat berbesar hati kerana bersama dengan kita hari ini adalah Puan Nurziah Muhammad Saleh, pengurus saluran Astro Prima atau lebih mesra dipanggil dengan JR. JR sihat, JR bersama dengan kita? Alhamdulillah sihat Iman. Iman sihat Iman? Alhamdulillah, manis JR. Berhijab je JR. Okay, jadi JR untuk sebelum kita meneruskan sidang media Jejak Abid Liu ni mewakili Pak Astro, mungkin JR boleh kongsikan sedikit program apakah itu program Jejak Abid Liu yang akan disiarkan di Astro Prima ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Abid dan juga rakan-rakan media yang ada pada hari ini. Secara ringkasnya, program Abid Liu ni sebenarnya adalah program realiti yang mengkonsepkan majalah yang kita paparkan misi amal dan kemanusiaan selain ada selitan dakwah bersama ikon yang disayangi ramai iaitu Ustaz Abid. Jadi sebenarnya Jejak Abid Liu adalah kesinambungan dari Door to Door Abid Liu, cuma kali ini skop konten kita luaskan dan kita fokuskan juga pada misi bantuan kemanusiaan. Dan approach yang kita bawakan kali ini Iman adalah approach reality. So tak ada skrip. Okay, and then selain dari itu, Jejak Abid Liu juga merupakan platform untuk kita menghubungkan masyarakat yang memerlukan dengan badan-badan yang bertanggungjawab serta platform untuk pihak turut sama menghulurkan pandangan. Dan di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada penaja kita iaitu Bras Faiza dan Izzy Korban. Itu dia latar belakang untuk program terbaru yang akan disiarkan di Astro Prima. Bila sebut penaja memang Alhamdulillah kita sangat amat bersyukur, pihak Astro amat bersyukur kerana pelibatan dua penaja bersama iaitu Bras Faiza iaitu syarikat Faiza Sdn Berhad dan juga Izzy Korban Sdn Berhad. Ya, sesuatu yang kata orang kalau lihat kebanyakan daripada penajaan adalah program-program yang lebih ke arah hiburan, tapi kita rasa cukup istimewa kerana Bras Faiza iaitu syarikat Faiza Sdn Berhad dan juga Izzy Korban memilih untuk kata orang akhirat bersama dengan program Jejak Abid Liu. Jadi kalau boleh mewakili pihak Astro turut bersama dengan kita sebenarnya rakan-rakan media, bersama dengan kita hari ini adalah yang berbahagia Puan Hajah Fariza Bawumi Said Ahmad iaitu pengarah urusan syarikat Faiza Sdn Berhad dan juga serta rakan-rakan dari Faiza. Juga bersama dengan kita Encik Muhammad Hafiz Firdaus bin Taharudin, pengurus Izzy Korban dan juga rakan-rakan daripada Izzy Korban. Terima kasih banyak atas kesudian bersama dengan kita semua di dalam sidang media ini. Jadi tadi bersama dengan JR telah berkongsikan sedikit tentang apa itu Jejak Abid Liu. Sekarang ini Tuan yang menjejak segala misi kemanusiaan yang cukup istimewa ini, saya juga cukup teruja bagaimana perspektif di sebalik tabir misi bantuan
kita bersama dengan Jejak Abid Liu. Jadi Assalamualaikum Ustaz Abid Liu. Ustaz unmute-kan video anda. Unmute dulu. Ustaz unmute dulu Ustaz ya. Kita tak dapat nak dengar suara Ustaz lagi. Masih dalam keadaan mute. Sebentar ya. Okey, dengar kan? Dah boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abid Liu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, kalau boleh saya nak panggil apa? Saya nak panggil Abang Abid Liu ke, Ustaz ke, Abid ke? Boleh, mana-mana pun boleh. Ustaz selesa dengan mana? Sebab kita nak banyak lagi nak berbicara ni kan, kita nak sebut nak digelarkannya. Boleh terpulang macam mana nak panggil. Ustaz Abid ya. Baiklah Ustaz Abid, terlebih dahulu mewakili pihak Astro, pastinya kami amat berbesar hati atas kesediaan Ustaz untuk bersama dengan Astro dalam berkongsi perjalanan misi kemanusiaan Ustaz dalam program Jejak Abid Liu ini. Mungkin terlebih dahulu mungkin Ustaz nak kongsikan perasaan Ustaz apabila usaha dakwah dan juga misi kemanusiaan Ustaz akhirnya kita bawa ke layar televisyen. Jadi perasaan Ustaz dan apa yang Ustaz katakan sepatah dua kata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sejahtera juga yang bukan Islam. Jadi saya rasa sangat bahagia, rasa bersyukur, rasa gembira dapat berkongsi kan. Biasa dalam media sosial saya Facebook, Instagram. Tapi bila daripada door to door sampailah Jejak Abid Liu ni, saya rasa gembira sebab ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa mulakan satu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, buat satu kebaikan, orang lain ikut. Nanti setiap kebaikan yang orang lain buat tu, pahala dia dapat pada kita memulakan kebaikan ni semua sekali lah. Yang sponsor, yang menguruskan semua Astro Prima, kru-kru Jejak Abid Liu ni sendiri, tim semua sekali, termasuklah yang live sekarang, siapa yang menyebarkan. Jadi satu hari nanti mungkin kita dah tak ada atas dunia, tapi dia menjadi contoh untuk anak-anak kita, menjadi contoh untuk lebih ramai orang. Dan kadang-kadang orang yang buat kemudian tu mungkin dia lebih ikhlas daripada kita, mungkin dia lebih bersungguh daripada kita, bahkan dia akan buat yang juta-juta kali lebih baik daripada apa yang kita mulakan. Tentu kita rasa gembira, bahagia dapat memulakan satu program yang kita dapat kongsikan dengan semua orang kat luar sana dan akan menjadi sejarah dan menjadi lebih penting, menjadi bekalan kita dekat sana nanti. So saya rasa sangat bahagia, bertuah, bersyukur, beruntung sebab dapat bersama dengan program Jejak Abid Liu ni dalam Astro Prima ni. Alhamdulillah, bila kita dengar Ustaz membariskan kata-kata rasanya cukup bahagia juga untuk kita dengar. Rasa macam boleh kata orang ikhlas itu kita boleh dapat rasa gembira Ustaz untuk bersama dengan kita dalam Jejak Abid Liu. Jadi mewakili Astro kami pastinya sangat terharu dan pastinya rakan-rakan media yang ada juga pastinya teruja hendak kita kongsikan. Macam Ustaz kata, kita dekat hari ini kita kongsikan perkara yang baik ini agar semua orang dapat saham akhirat sedikit sebanyak dan juga pahala-pahala untuk kita kongsikan dalam perkara kebaikan. Jadi sebelum kita bercerita lebih panjang lagi Ustaz dan juga rakan-rakan media yang ada, mari kita saksikan ini dia showreel ataupun serba sedikit trailer mengenai program Jejak Abid Liu. Sama-sama kita saksikan. Bila COVID-19 ni datang, dia membuat saya rasa kita ni sebuah keluarga. Jadi bila untuk menarik rahmat Allah, kita kena berkasih sayang. Ialah orang bertambah sakit, ada yang meninggal dunia, kehilangan orang yang sayang, ada masalah ujian rezeki. Dan yang terbaru ni ada ujian air kan beberapa kali dekat beberapa negeri, utamanya sekarang kat Selangor. Abang menangis kenapa? Sedih. Sedih sebab? Orang kami tak ada air ni. Saya sendiri pun kadang-kadang susah nak dapat air tu, saya kena pergi beli. Satu botol tu pun nak beli kan mahal kan. Saya fikir macam mana orang-orang lain yang mungkin kurang berkemampuan, yang susah tinggal kat flat sebagainya.
Dia yang buat jadi rasa sayu bila orang tua datang ambil air macam mak-mak kita kan. Baru kita ternampak mahal berharganya air. Saya ada 4 orang anak kecil-kecil, 2 orang kembar baby, and then ayah pula sakit. Memang pagi tadi pun memang dah nak nangis dah sebab dah susah kan. Setiap anak ni ada tempat dalam hati kita. Kadang-kadang anak rasa kita kurang sayang dia, sayang yang ni. Sebenarnya tak. Ada seorang dia hilang daripada hidup kita, kita akan rasa kosong tu sampai bila-bila. Kalau kita anggap orang miskin, susah ni macam keluarga kita, walaupun dia malu-malu nak minta-minta, kadang kita kena tanya apa mereka nak, apa mereka perlu. Sebab dia bukan keluarga, kita akan rasa, kalau orang minta-minta, kita rasa, banyak pula dia minta kan. Tapi sebenarnya perasaan tu kita kena buang kan. Yang kita mampu bantu selagi kita mampu, kita ikhlaskan Allah, selebihnya kita doakan mereka. Orang selalu fikir kenapa ujian ni menimpa hidup saya. Ramai orang ingat dia masuk syurga, dapat kasih Allah sebab sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain. Tapi sebenarnya Allah masuk seseorang syurga banyak orang kerana berkat kesabaran dia. Macam penjara pokok sena baru ni kita sampai-sampai je dia orang kata ni bantuan yang pertama dia orang dapat. So dia orang pun tak ada baju PPE, dia orang tak ada banyak benda-benda kelengkapan, dia orang tidur kat lantai je. Lepas apa kalau kita pun anak teruk sangat dah. Mak sini pun dia halau tau. Tapi abang kakak yang jaga anak-anak tu kat sini, abang kakak yang didik mereka kan. Ada orang rupanya tak ada air berhari-hari. TV tak ada, elektrik tak ada, lampu tak ada, pakai pelita sikit. Apa semua tak ada. Tak ada apa-apa. Macam mana hidup macam tu? Tapi ada rupanya ada anak-anak OKU mungkin doa mereka tak dengar dekat lidah mereka, tapi pasti dalam hati mereka berdoa untuk kehidupan yang lebih baik. Kerana doa mereka dan kasih sayang Allah, Allah gunakan kita. Itu dia trailer yang kita kongsikan. Kalau boleh rakan-rakan media saksikan bagaimana istimewa dan juga menariknya perjalanan misi kemanusiaan jejak Abid Liu bersama dengan kru-kru produksi dan juga pasukan Abid Liu sendiri. Jadi seterusnya mungkin pastinya banyak soalan yang ingin ditanyakan kepada pihak Astro sendiri yang diwakili oleh JR dan juga Ustaz Abid Liu. Jadi kita tak nak buang masa, mungkin kita akan buka ruang kepada rakan-rakan media yang ada bersama dengan kita untuk bertanyakan soalan. Silakan. Boleh perkenalkan diri. Okey, kalau boleh kita minta rakan media yang ingin bertanyakan soalan, mungkin boleh buka kamera, on kamera dan juga unmute mikrofon anda untuk menanyakan soalan kepada wakil kita pada hari ini. Silakan. Jadi tak silap kita ada Syarif kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hello. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, saya Wan daripada gayahistyping.com. Baik Ustaz, Wan. nak tanyalah kan bila Ustaz punya buat amalan semua ni pada bersedekah semua kan sampai ada tahap yang minta supaya wujudnya kabinet Abid Liu. Pada Ustaz sendiri kalau sampai macam tu sekali kan penerimaan orang terhadap usaha ni yang Ustaz buat, apa lagi yang Ustaz rasa Ustaz akan suntik untuk membuatkan lebih ramai lagi faham dan nampak bahawa kebaikan tu sebenarnya tak susah pun kalau nak buat. Ada tak Ustaz punya special plan ke macam mana ke? Baik, saya jadi apa sebenarnya selalu orang salah faham kan. Orang nampak macam saya banyak buat bantu orang ramai. Tapi saya sendiri fikir apa yang saya buat ni tak amat kecil berbanding segala sumbangan menteri-menteri, orang besar-besar, orang yang memang bertanggungjawab. Kalau nak dibanding duit yang saya keluarkan berbanding mereka memang jauh langit dengan bumi. Apa-apa sumbangan yang kerajaan beri berterusan dan semua pihak yang di luar sana, bukan NGO yang lain, mereka sangat banyak membantu masyarakat siang dan malam. Yang ada yang habiskan seluruh hidup mereka ni memang untuk bantu orang. Jadi saya sebahagian kecil daripada usaha-usaha kerajaan dan juga sebahagian kecil daripada usaha orang ramai di luar sana. Dan saya tak nak ketinggalan kalau orang banyak berbuat baik. Jadi saya tak nak ketinggalan sebab Nabi sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Jadi terus buat baik. Jadi saya akan apa sahaja
yang orang perlukan, insya-Allah selagi mampu, daya dan kesungguhan, saya akan cuba beri yang lebih banyak lagi lah apa saja. Yang contoh macam baru ni kita buat hotel supaya sebab saya tengok ada orang yang rupanya tidur dekat anak sakit. Ada saya ingat lagi satu keluarga naik kereta kancil je. Naik kereta kancil, dia duduk dekat tidur dekat IJN dah berbulan tak ada tempat tidur. Jadi bila kita dapat sediakan hotel free untuk dia dapat berehat, dapat mandi, rasa macam sangat bahagia. So apa saja yang orang perlu, walaupun tak dapat tampung semua kan, kalau nak tampung semua penghuni kat yang keluarga yang pesakit kat IJN ke HKL contoh, kita tak mampu, tapi kita sediakan bilik setakat kita mampu, sikit-sikit, mudah-mudahan satu hari boleh bantu lagi ramai orang, dan berterusan esok saya dah tak ada pun, orang lain teruskan begitu insya-Allah. Ustaz, satu lagi kan Ustaz, saya nak tanya pendapat Ustaz lah. Bila ada yang berpendapat kalau solat pun tak begitu lengkap, kadang-kadang ada yang baru belajar, tak payahlah sibuk-sibuk nak bersedekah sebab Allah tak terima. Kalau daripada Ustaz sendiri, apa pandangan Ustaz bila ada orang yang bagi komen yang tak manis macam tu? Jadi kebaikan ni dia dalam hidup, saya ingat Ustaz, saya tanya Ustaz, saya sendiri pernah tanya soalan yang sama. Saya tak sempurna, tak baik, saya mungkin ada banyak dosa, so saya tak boleh buat baik ke? Maka Ustaz saya kata, apa yang kita dapat buat, syukur. Apa yang belum dapat buat, kebaikan tak boleh buat lagi, doa. Ya Allah, tengok orang baiklah, kata ada orang rajin sangat tolong orang. Ya Allah, baiknya orang ni, pilihlah saya satu hari nanti dapat tolong orang macam dia. Tengok orang rajin sembahyang, buat baik. Kita berdoa, ya Allah satu hari berilah saya dapat sembahyang macam ni. Dan apa dosa dan kekurangan yang dosa atau kekurangan yang kita dapat tinggalkan, kesalahanlah hidup. Kita doa juga, ya Allah satu hari nanti saya nak tinggalkan ni, saya nak buat ni. So kita minta sikit-sikit begitu. Dan tapi jangan berhenti buat baik, terus buat baik. Setiap baik itu ada nilai, yang jahat itu baik. Ustaz. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Ustaz, okey, bila dari utusan Malaysia. Baik, soalannya. Okey, soalannya macam ni Ustaz. Okey, apa Ustaz punya harapan melalui penayangan jejak Abid Liu ni di Astro? Apa yang Ustaz nak sampaikan kepada mereka yang menonton ni? Kita persilakan. Okey, sekadar peringatan kepada semua yang berada di sini, sekiranya tidak bertanyakan soalan, kita pastikan untuk mute untuk kita elakkan noise yang tidak diingini dan kita beri ruang untuk Ustaz menjawab. Silakan Ustaz. Jadi bila kita apa tadi soalan tadi? Harapan Ustaz dalam kata orang berkolaborasi bersama dengan Astro untuk mempunyai program jejak Abid Liu ni. Jadi segala medium yang ada, media terutamanya Astro ni kan, maksudnya selama ni saya kongsi sebut tadi Facebook, Instagram, tapi nak lebih meluas sebab sebenarnya kat luar sana banyak sangat orang yang perlu dibantu dan saya mengaku terus terang memang banyak sangat. Saya start iklan nombor phone je, siapa perlu makanan, hampir semua nombor phone saya ni dah start dah. Siapa kenal saya, siapa jadi berkawan dengan saya pun, telefon dia jadi start. Jadi macam kalau dia kenal saya, jadi macam kesian dia. Macam dia berdosa pula tak sampaikan pada saya. Tapi sebab hampir semua handphone tu jadi dah tak boleh buat apa dah. Mesej penuh. Sampai saya ingat tu, 3 hari kita hantar 1000 makanan. 3 hari contoh, 1000 set makanan. Setiap 3 hari, 1000 set makanan. Lebih kurang belanja 70,000 begitulah, 60-70,000. Jadi setiap tu itu baru orang perlukan makanan, benda susu, pampers pun dah macam tak terbantu. Jadi sebab tu bila kita war-warkan, ramai orang terutamanya kat Malaysia ni memang dia suka nak buat baik, berlumba-lumba nak buat baik. Jadi bila kita tunjukkan contoh begini, mudah-mudahan saya tengok ramai sahabat-sahabat saya sendiri dah mulakan. Maksud dia tak pernah terlibat kerja-kerja khidmat masyarakat ni, dia orang semua bersama-sama. Contoh kalau saya sebut, ada orang rumah yang tak ada air, tak ada elektrik contohnya kat Malaysia ni. Hampir setiap negeri tu ada, hampir setiap negeri. Ada yang tinggal 12 tahun tak ada air. 12 tahun contoh tak ada elektrik. Pernah tak kita terbayang ada orang tinggal tak ada air, tak elektrik. Anak dia 12 tahun dan tak sekolah.
Jadi orang tanya kenapa tak boleh cari duit sikit ke, tinggal macam ni. Ada orang dalam dunia memang kemampuan dia berfikir tak macam kita. Sebab tu dalam Islam ni ada zakat. Sebab tu dalam negara ada cukai juga untuk membantu orang begini. Sebab memang tak semua orang cara berfikir dia sama, dan katalah dalam keluarga tu ada yang bermasalah seorang ke, mungkin ada penagih ke. Tapi tak layak untuk kita hukum anak-anak mereka. Sebab tu kita kena tunjukkan kat mana sahaja supaya seramai mungkin orang ambil berat tentang jiran dia. Seramai mungkin orang mula tanya khabar adik-beradik dia, anak saudara dia. Dan adik-beradik kita pun ada. Kadang-kadang ada seorang yang mungkin dia tak berkemampuan sangat. Dia punya rezeki pun tak macam kita. Dia cuba sini gagal. Kita pun tengok dia buat semua gagal. Kita kena ambil tahu pasal dia. Dia anak saudara. Sebab tu kita gunakan distro yang memang orang ramai tengok. Jadi mudah-mudahan menjadi contoh untuk ramai orang, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang cukup istimewa itu. Jadi kita ada satu soalan daripada rakan media Fariza dari Kak Fas Online dari kita reporters. Soalannya berbunyi, Ustaz, sejak berapa tahun Ustaz sudah mula membantu dan setakat ini dah berapa jumlah kos yang Ustaz dah keluarkan sepanjang tempoh itu? Jadi kira dalam setahun berapa bajet Ustaz khaskan untuk kerja-kerja kebajikan, dan ada tak yang Ustaz terpaksa menolak atau menghampakan permohonan bantuannya? So secara umumnya saya mula terlibat kerja-kerja macam ni daripada umur 12 tahun. Masa tu ada orang khidmat masyarakat ke, orang buat NGO ke, pendakwah-pendakwah ke, pergi kampung asli, pedalaman-pedalaman, buat tandas. Masa tu saya memang tak ada duit, saya susah. Jadi saya memang dulu saya kuat beri tenaga saya lah. Saya bahagian masak layan orang tu, masak banyak-banyak supaya kita boleh buat program kat kampung-kampung tu, pergi pedalaman-pedalaman. Kami buat tandas dulu, tandas segera lah. Untuk kami sendiri pun guna kan. Memang gali-gali lubang saya ingat buat tutup. Lepas tu ada pelepah pisang gitu. Jadi jatuh tak senonoh juga bunyi itu. Jatuh ke bawah begitu, pelupup jatuh kan. Jadi saya nak cerita apa sebenarnya. Maksudnya saya beri tenaga. Tapi sampailah semangat tu makin bertambah dan yang orang lebih tahu ni masa PKP ni lah. Yang nampak masa PKP ni. Daripada awal PKP tu bila terjadi peristiwa tu buat saya macam terkejut kan. Macam saya rasa macam dunia ni tiba-tiba berubah. Dan ramai-ramai orang yang baik-baik yang saya kenal, terutama cikgu-cikgu saya pun yang positif COVID-19 awal-awal. Keluarga semua sekali ada yang meninggal. Masa tu ada yang kat luar negara yang sampai kat ICU. Hari saya doakan dia sihat. Masa tu alhamdulillah dia sihat. Masa tu saya tengok ramai orang-orang yang saya kenal dah lama tak jumpa tapi mereka positif COVID-19 ni. Jadi masa tu bila saya tengok tu saya rasa macam saya bersemangat apa saya boleh buat. Dan orang saya mula-mula saya jumpa polis PDRM yang tengah buat roadblock. Saya pergi dekat hospital-hospital bagi semangat pada awalnya lebih pada yang kerajaan ni, maksudnya yang barisan hadapan ni, frontliner. Saya bagi dia orang semangat. Dia orang tengok tu dia orang bersemangat, bagi semangat, kata-kata, doa. Sebab saya nampak apa yang terjadi nak buat kita sebenarnya semakin bersatu hati. Dan bila masyarakat kita bersatu hati, semua orang setuju, rahmat Allah ni turun. Memang pada dulu rahmat ni tertarik dan rezeki ni hilang dengan kita bergaduh satu sama lain. Suami isteri bergaduh, rezeki hilang. Anak jadi susah belajar, anak jadi stres tertekan keluarga jadi tak tentu hala, anak buat perkara yang tak baik. Kerana suami isteri bergaduh je. Sebab perpecahan ni membuat keluarga tu rosak. Begitu juga negara. Dengan manusia bila meletakkan kepentingan diri sendiri di depan manusia, rahmat Allah tak turun. Untuk tu nak tarik rahmat ni macam mana? Sebab tu kita kena bantu semua orang tanpa mengira bangsa, agama. Saya memang orang kata, kenapa Ustaz? Memang saya saja nak tunjuk. Orang kata Ustaz menunjuk. Memang saya saja nak tunjuk. Saya nak beritahu kita semua ni sebuah keluarga. Memang saja nak tunjuk je contoh yang baik. Dan saya nak beritahu kita semua sebuah keluarga. Sebab tu saya pergi kampung-kampung India, kampung-kampung Cina. Sampai masuklah Sabah. Semua saudara kat Sabah. Jadi semua orang. Untuk tu kita supaya datang perasaan kekeluargaan begitulah sentiasa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi seterusnya Ustaz, saya Aida lagi. Ustaz nak tanya, okey, setengah orang terkena melalui kisah penyanyi, pelakon, dia orang terkena melalui kerja dia orang lah. Dan Ustaz pula terkena melalui kerja-kerja amal. Kalau boleh Ustaz komen sikit, bila tak ramai dalam Malaysia ni yang terkenal kerana kerja amal. Komen sikit Ustaz. Baik, jadi setiap orang tu ada bahagian mereka masing-masing.
Jadi bahagian saya beginilah. Saya sebelum kerja ni saya banyak ceramah masa door to door dulu, door to door Ebit Liu sebelum jejak Ebit Liu ni. Masa tu mungkin saya tak terkenal. Saya masa tu banyak bagi ceramah, dah hebat sikit-sikit. Masa tu kita buat program jumpa budak-budak anak-anak bawah jambatan, kita bagi tidur kat hotel, kita jumpa anak-anak yang mengandung anak perempuan 14 tahun mengandung duduk bawah jambatan. Kita jumpa dia, kita cakap Allah sayang, dia berkata Tuhan benci dia, kita bagi harapan. Kita ada juga jumpa maknyah-maknyah sebelum ni, kita buat program. Alhamdulillah pada 50 maknyah tu ada 7 maknyah yang mungkin dah lama tak balik rumah, dia mula dapat balik rumah. Dan dia orang dapat jumpa keluarga, dapat belajar. Dia orang baik-baik, cuma kadang ujian-ujian hidup. Ada yang daripada umur 9 tahun jadi pelacur kat lorong. Jadi masa tu banyak kepada bantu sikit-sikit kan, yang kita tunjukkan sebelum ni, kita bantu macam sikit-sikit lah. Masa setakat buat program kos ni mungkin 30,000 je sewa hotel 3 hari contoh kan. Kita gunakan kos yang sikit-sikit, lebih banyak motivasi. Tapi musim Covid ni sebab mulut semua kena tutup pakai mask semua sekali dan tak digalakkan cakap-cakap banyak-banyak sangat dengan orang. Jadi kita jumpa banyak lebih pada membantu dan cuma beri khidmat di segi tenaga, wang ringgit begitulah. Ya, Ustaz, kalau boleh saya bertanyakan kembali, menurut Kak Fas tadi beliau ada bertanyakan tentang kos yang Ustaz telah keluarkan sepanjang tempoh misi bantuan ini. Jadi mungkin dan juga mungkin peruntukan akan datang, berapa yang Ustaz nak allocate untuk meneruskan misi amal ini? Jadi saya ada perniagaan saya sendiri dan terutamanya memang kursus training lah. Alhamdulillah rezeki kat situ sikit-sikit. Ada restoran dan juga ada butik dan saya jual buku dah lama dah. Buku-buku Alhamdulillah, buku-buku tu syukurlah rezeki laris. So daripada situ saya memang peruntukkan, bukan macam apa yang saya suka untuk saya beri pada orang lain jugalah. Sebab Alhamdulillah orang kata kalau duit banyak-banyak ni boleh beli rumah pun tinggal satu rumah je. Kalau rumah besar, tidur satu sudut je Ustaz saya kata. Kereta kalau banyak-banyak pun boleh bawa satu masa. Duit banyak-banyak pun tak boleh makan banyak-banyak pinggan. Kalau ada 10 pinggan, boleh makan satu pinggan je. Sekarang sebab ni doktor makan kurang sikit, jaga kesihatan. Jadi sekarang makan separuh pinggan. Separuh suku pinggan. Jadi kita share dengan lebih ramai orang. So saya pun tak dapat nak kira berapa. Tapi Alhamdulillah adalah bantu-bantu sana sini sikit-sikit begitu. Dan Alhamdulillah saya buat satu tabung juga, Pertubuhan Kasih Umat Malaysia tu. Saya buat tu asalnya bukan saya nak, maaf saya sebut begitu, bukan nak kutip derma, tapi disebabkan orang memang kalau tengok orang Malaysia kan baik nak menderma. Jadi saya macam letak je tabung tu pada awal-awal Covid tu sebab saya pun fikir memang sangat banyak saya nak bantu. Ramai orang minta, jadi bila tu saya buat tabung. Tapi saya dah tak iklan dah tabung tu sekarang, dah lama saya tak iklan semua saya tak ada dah. Sebab macam siapa tahulah, tapi maksud saya bukanlah nak, sebab saya tak nak nampak macam kita bantu orang ni macam mesti kena, contoh bagi saya lah, saya rasa macam kena buat tabung besar-besar, banyak iklan tabung daripada, sebab orang dari segi ramai kat luar sana, sepatutnya yang perlu ditunjukkan ialah untuk kita bantu lebih ramai orang. Jadi kita buat berterusan begitulah. So insyaAllah setakat mampu saya anggap macam saya gembira sebab dulu saya banyak niat nak tolong keluarga. Sekarang Alhamdulillah keluarga saya masing-masing dah ada rezeki masing-masing sikit-sikit. So saya lebih niat untuk apa Ustaz. Ustaz. Saya. Hello, Assalamualaikum. Sebentar, saya faham banyak soalan yang ingin ditujukan. Kita tadi seperti Kekda ada lagi soalan susulan, jadi kita bagi. Okey, Ustaz, dalam tempoh sekarang ramai yang menyokong Ustaz, yang buat orang kata yang beri semangat pada Ustaz. Tapi dalam waktu yang sama ada juga haters yang memberi gambaran negatif pada Ustaz. So apa Ustaz punya solution untuk dalam perkara macam ni? Jadi ada soalan itu kita beri kembali. Okey, silakan Ustaz. Baik, memang pada awal banyak kritikan daripada masyarakat kat luar sana kan. Bukan semualah, sikit tapi dalam banyak-banyak tu banyak jugalah untuk saya ni. Tapi saya tak terasa sangat benda macam tu lah. Macam saya sedih, tapi saya biasa dah kalau saya sedih, saya sembahyang 2 rakaat, doa, nangis. Lepas saya nangis tu saya dah okey dah. Saya 2 jam je saya merajuk doa, nangis tu saya tertidur. Bangun pagi esok tu dah belum subuh lagi kami dah pergi khidmat masyarakat kat luar sana. So dia rasa macam, saya ingat ustaz saya kata dulu manusia yang baik Nabi SAW, orang bukan kritik, orang buat macam-macam kat Nabi tapi tak berhentikan Nabi walau besar ujian. Dan kita setakat air liur orang, kata-kata orang sikit-sikit, tulisan-tulisan yang kadang menyakitkan, takkan kita nak korbankan kebaikan ni kerana kata-kata tu.
Tapi lebih penting, ada anak kat luar sana yang tidur dalam longkang tepi jambatan, ada orang yang tak makan, tak minum. Kita bayangkan mereka, kita akan lupa segala kata-kata orang yang negatif ni lah. Cuma yang berat-berat tu bila kadang-kadang adalah sikit-sikit kan. Ujian-ujian dalam apa orang kata, melibatkan pihak berkuasa ke apa semua, yang tu dia rasa berat sikit lah. Tapi walaupun begitu, bagi saya mereka cuma perlu diterangkan yang dia tak patut baca komen-komen. Siapa saja yang terkena bila kita tolong orang ni, banyak yang terkena. Jadi dia jangan baca komen-komen. Yang penting nasib-nasib anak-anak ni, kita komen-komen, saya selalu sebut, kita boleh tidur lena, selimut tebal-tebal dalam aircon. Aircon mati sekejap je menjerit kita, kipas mati sekejap je, bangun tu tak ada tidur. Makanan ada nampak habuk sikit kita marah. Ada orang tak makan, tak tidur. Jadi jangan kerana komen-komen yang sentiasa ada dalam media sosial semua ni, memang ada orang yang negatif. Dia cakap yang bukan negatif, dia tak dan fikir tangan dia dah berjalan. Jadi kita maafkan mereka. Jadi teruskan kebaikan, kita bersatu hati, terus menolong lebih ramai orang kat luar sana. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Sekejap ya. Maafkan okay, saya. silakan dulu. Okay. Sebab sebentar tadi kita dah lama untuk use buzzing Malaysia tangan. Jadi kita beri ruang untuk use buzzing Malaysia untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Yus daripada buzzingmalaysia.com. Nak tanya satu soalan pada Ustaz lah. Kalau kita tengok dekat social media Ustaz, FB channel dan sebagainya, banyak juga yang scammer-scammer yang mungkin yang mengambil kesempatan dengan kepopulariti Ustaz untuk mengambil kesempatan, maksudnya mengambil derma, mengutip derma sebagainya. Apa komen Ustaz kepada mereka yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan macam tu? Silakan Ustaz. Kalau saya perasan yang saya jelas dia memang maksudnya dia minta derma tapi muka tak ada, profil kosong, memang nampaklah memang dia pun tak berani beritahu diri siapa. Biasa saya punya admin dia akan block lah. Sebab saya tengok orang ramai yang macam pemurah kan, cepat je bagi. Saya tengok ramai juga yang siap balas-balas, letak nombor slip account. Jadi saya akan setakat yang mampu, setakat yang saya nampak, cuma kadang terlambat sikit tapi dia orang akan kena block lah kalau yang negatif-negatif ni. Jadi kita pun nak nasihat mereka, dalam keadaan kesusahan ni ramai orang yang ambil kesempatan, tapi apa yang kita mampu buat, kita doakan mereka, semoga Allah beri mereka hidayah kebaikan. Mudah-mudahan Allah buat dalam negara ni jangan ada orang ambil kesempatan atas kemiskinan orang, kesusahan orang. Sebab orang tu betul-betul susah. Ada yang dah berdoa, macam kita pergi bawah ni, dia berdoa dah berapa tahun, dia tinggal dekat tempat kedai, dalam salah satu siri nanti dia tinggal kat kedai yang dah kat Kuantan, dia tak ada orang kat sana. Saya masa tu memang dah nak balik dah, macam dah tak nak pergilah jumpa akak tu, macam dah penat lah sebab ada program lain, nak jumpa orang lain, tak dalam perancangan. Tapi ada orang kata singgahlah sekejap Ustaz, singgahlah sekejap. Kami pun jomlah singgah lah. Tapi saya kata kalau dah singgah takkan tak tolong. Sampai kat situ nampak kakak tu kaki sebelah tak ada, sebelah lagi dah tak boleh gerak. Ada dua anak OKU, seorang baru meninggal setahun. Dan cikgu dia yang bersungguh nak bawa kita jumpa. Suami pula stroke. Jadi kita bila sampai dia menangis tak berhenti sebab dia dah berdoa lama. Saya ringkaskan tandas jauh. Jadi kita bawa pindah malam tu juga masa sejam. Biasa kami memang antara kami punya ni, kami target sejam ke 2 jam je. Sampai kami set sehari, kami cabar di kami sendiri, kami satu hari berapa rumah boleh pindahkan. Saya pergi Johor Bahru, alhamdulillah sehari kami dapat pindahkan 5 buah rumah. 5 rumah daripada rumah teruk-teruk, 5 rumah. Jadi bila lepas pindah tak sampai seminggu, kakak tadi meninggal dunia. Kakak tadi tu meninggal dunia. Jadi saya selalu terfikir, apa yang kita buat ni nampak macam kita yang buat. Tapi sebenarnya kita macam menjadi terkabulnya doa-doa kakak-kakak ni. Tahu tak kakak tu kata apa? Sepanjang jumpa saya, dia kata, Ustaz, baik ke Allah ni? Tuhan ni kan baik. Saya ingat Tuhan ni macam, maaf saya sebut, Tuhan ni macam dah tak nak dengar, tak peduli saya. Rupanya Tuhan ni baik kan Ustaz? Tuhan ni baik kan? Baik dekat saya. Tuhan ni baik kan Ustaz? Dia ulang-ulang cakap, Tuhan ni baik kan Ustaz? Allah ni baik kan Ustaz? Baik dekat kita. Bila dia cakap Allah ni baik, saya pun rasa macam kita rasa berdosa sebab kita mampu untuk tolong dia lebih cepat, lebih awal, tapi bawah ini saya jumpa dia. Sebab tu saya selalu rasa macam berdosa kalau jumpa orang yang sangat memerlukan. Saya dah nak balik tadi, memang saya tak nak pergi dah penat, ada urusan lain. Tapi kerana doa dia, kita dapat jumpa dengan dia. Sebab tu tak ramai orang yang nasib semua orang tak sama. Sebab tu kita kena tolong je orang kat luar sana berterusan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi rakan media, Aikal dari Cosmo. Okay, One question please. Alright. Okay Ustaz, apa yang Ustaz usahakan terutama
pada musim pandemik ni senangi dan memberi inspirasi kepada ramai orang kat luar sana, bukan Ustaz kan? So soalan saya, sampai orang cakap apa, sampai trending lah Ustaz ABU 4PM and stuff like that. Soalan saya, pernah tak Ustaz maafkan saya Kak sebab line tidak tak stable, jadi boleh tanyakan soalan sekali lagi? Betul Ustaz? Ya Ustaz, teruskan. Okey Ustaz. Okey soalan saya. Okey Ustaz, apa yang Ustaz usahakan sejak terutama pada musim pandemik COVID-19 ni sangat disenangi dan sangat memberi inspirasi kepada orang ramai, betul? Sehingga kan trending lah dekat Twitter Ustaz ABU 4PM dan benda-benda macam tu. So soalan saya, pernah tak Ustaz sendiri terfikir untuk terjun ke bidang politik dan seterusnya memberi bantuan pada skala yang lebih besar, benda-benda macam tu lah. Ustaz mungkin beri komen sikit. Baik, saya memang bukan bidang saya politik semua. Saya memang bukan orangnya, saya memang tak pandai, terus terang memang tak reti. Dan saya memang dulu minat kerja berdakwah macam ni, kebajikan macam ni, dan saya akan teruskan macam ni insya-Allah. Setakat memang niat saya macam ni lah sampai bila-bila. Dan saya berdoa satu hari nanti mudah-mudahan Allah beri saya rezeki yang lebih supaya saya dapat bantu lebih ramai orang, dan satu hari mudah-mudahan tak ada satu, sekarang banyak orang saya kecewakan, saya mengaku. Ada yang marah saya tak kecil hati kalau dia marah. Cuma kalau dia cakap bukan saya takut dia kena marah dengan orang lain. Jadi saya kadang-kadang block juga. Ada ramai juga yang saya block sebab dia boleh cakap macam dia marah, bila dia marah nanti dia kena entam dengan saya punya follower saya. Jadi saya tak sampai hati dia kena entam, apa saya buat, saya block dia siap-siap atau saya delete, tapi dia boleh baca lagi sebab saya tak sampai hati dia kena marah, begitulah. Tapi saya faham ramai orang dia sangat terdesak, sangat kecewa dan dia sangat memerlukan, dia tak tahu nak buat apa. Sampai semua orang lah, termasuk isteri, mertua, adik-beradik, ipar, biras, kawan, sahabat yang lama yang baru, ada siapa bergambar dengan saya sekejap lagi orang tu dah kena buru dah untuk orang minta bantuan kat dia. Macam ni kita live kan, siapa ambil gambar sekejap lagi siap sedia lah, mesti ramai sekejap lagi minta bantuan je. Macam itulah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tambah soalan sikit? Siapa? Boleh kenalkan diri? Saya Malia. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Malia daripada Astro Gempak. Ustaz, saya ada beberapa soalan untuk Ustaz. Pertamanya, Ustaz, adakah tadi kan Ustaz ada cakap Ustaz membuat kerja-kerja kebajikan sejak usia 12 tahun. Tapi adakah selepas pandemik pada tahun 2020 ini separuh perjalanan matlamat Ustaz itu sudah tercapai untuk membantu sekalian banyaknya orang dari segi tenaga dan juga keupayaan kewangan Ustaz? Alhamdulillah, saya daripada kecil selalu doa, ya Allah gunakanlah saya jadi matahari kebaikan untuk manusia dalam dunia. Mana saya pergi, saya dapat bantu dan bimbing seramai orang yang mungkin mereka memerlukan kasih sayang, bimbingan dan juga bantuan di segi zahir ni, bukan saja apa semua sekali. Saya gembira tahun ni Allah beri saya peluang. Kadang kita rasa macam kita kan, tapi sebenarnya macam Allah kabulkan doa saya mungkin sekian lama supaya macam Puan cakap tadi, supaya dapat beri manfaat pada lebih ramai orang. Saya bersyukur ke Allah. Saya terima kasih. Orang tanya Ustaz penat tak? Letih tak? Susah tu antara soalan orang suka. Sampai kita pun rasa Ustaz demam. Sebenarnya saya tak demam. Memang macam ni lah muka saya. Jangan kata Ustaz penat ke, tak tidur ke, berapa jam tidur. Itu soalan yang paling banyak setiap kali orang jumpa saya. Jadi apa yang saya dapat cakap sebenarnya, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur sebab Tuhan gunakan saya. Maksud saya digunakan. Masa hidup ni, saya ingat Ustaz saya cakap, kalau tak digunakan untuk tolong orang buat baik, masa ni habis juga. Mungkin dengan tidur, main game, lepak-lepak je, ataupun tak buat apa-apa, termenung je seorang-seorang. Duit ini kalau tak digunakan untuk bantu orang, duit ni mesti habis juga. Tak ada orang boleh simpan duit. Sebab tu orang lagi kaya, mesti dia akan berusaha bisnes lagi besar. Sebab duit ni memang tak akan pernah puas dan tak pernah cukup. Rupanya betul lah, kaya ni bukan pada duit harta, tapi kaya ni pada hati. Ada sekeping roti, kita boleh share dengan kawan kita, kita kaya. Esok Allah bagi 10 roti, boleh share lagi ramai orang. Esok ada 100 roti, boleh share lebih ramai orang. Dan kemudian esok Allah bagi 1 kilang roti, 10 kilang roti, boleh share dengan lebih ramai orang. Jadi kaya dekat hati. Jangan tunggu kaya pun nak tolong orang, jangan tunggu terkenal tolong orang, bila-bila pun tolong orang. Okey Ustaz, soalan kedua. Sekejap, saya ada soalan kedua. Sekarang kita nak mute kan
Okey, Kalau terima yang tak kasih. tanya soalan tu boleh kita minta untuk mute dan kita beri soalan tambahan dari Malia Surid. Silakan. Okey, sekejap. Ustaz, soalan kedua. Okey. Ustaz di media sosial mempunyai lebih kurang dalam 4 juta pengikut. Jadi saya percaya pengikut itu bukan saja di kalangan rakyat Malaysia. Mungkin juga rakyat-rakyat di Singapura, di mana-mana sahaja boleh nampak Ustaz Abid Liu. Dan Ustaz terkenal sangat membantu rakyat Malaysia. Bagaimana Ustaz ignore mungkin ada di kalangan pengikut yang bukan daripada rakyat Malaysia, mungkin daripada Thailand ataupun Indonesia yang mengalami kesusahan, dia minta bantuan daripada Ustaz. Macam mana Ustaz menolak, memberi kehampaan kepada mereka tu? Admin buat macam mana ni? Nak sekat kita tolong orang Malaysia dulu ke atau macam mana? Baik. Jadi saya setakat ni memang tu saya sebut, ramai orang kata Ustaz, ada yang orang selalu tanya Ustaz asyik tolong yang viral je kan, yang tak viral Ustaz tak tolong. Jadi sebenarnya begini, kalau yang viral ni ramai orang tag saya sebut, jadi saya cepat-cepat tolong sebab mereka sangat memerlukan, sampai semua orang dah berdoa supaya orang tadi ditolong. Dan banyak kes yang tak viral saya tolong, jadi dia tak masuklah dekat program kita ni dan tak adalah dekat media sosial saya. Setiap hari ada saya jumpa ni, saya sebut tertutup lah kan supaya orang tahu semua dibantu. Ada saya jumpa juga sebab kadang-kadang dia melibatkan banyak perkara, mungkin pentadbiran, melibatkan kerajaan, jadi saya tak nak, jadi saya tolong je. Contoh saya jumpa bagi saya tak nak tanyalah orang tu ada permit ke tak ada permit dah. Sebab saya memang tak pernah pergi jumpa orang saya minta IC dia. Setakat ni saya tak minta IC. Semua pakcik kalau bawa beras dia akan berlari kejar dengan IC. Sekejap nak ambil IC. Pakcik IC tak payah bagi, tak apa. Jadi saya pun tak nak IC dia, cuma nanti saya dalam report saya tulis saya lah yang duit tu macam mana saya ni lah. Tapi nak ceritanya, saya ada beberapa orang yang saya jumpa, ada Indonesia yang dia mungkin dia tak ada apa-apa, kosong katnya. Saya jumpa dia pegang baby duduk tepi jalan. So ada yang saya carikan rumah sewa yang sesuai, yang duduk di kalangan mereka, saya bagi tempat tinggal. Ada juga orang Kemboja yang saya bantu. Ada juga orang Singapura yang ada kat sini yang susah saya tolong. Singapura pun rupanya ada juga, mana-mana negara ada orang susah. So Bangladesh pun saya ada pergi tolong, dan banyak juga site-site Indonesia yang itu masa terbengkalai. Daripada awal saya pergi tolong mereka. Maksud saya pergi bantu setakat mampu. Sebenarnya pertolongan tu tak besar berbanding apa mereka perlukan. Takkan boleh bagi barang RM100, berapa hari mereka tak boleh tampung untuk berapa hari. Nanti kita sekadar memberi semangat tu saya kata, dan juga sikit bantuan mereka. Jadi semua orang alhamdulillah setakat kita bantu tu kita pergilah. Tapi esok insya-Allah kalau selepas dah boleh keluar negara apa semua, saya pun memang niat untuk negara jiran yang terdekat ni, Indonesia, Singapura, Filipina, Kemboja. Saya memang ada niat untuk luaskan sekeliling orang kata Asia Tenggara ni, terutamanya. Memang dalam niat saya lah, saya macam tunggu waktu boleh berlepas je. Begitu. Okey. Ustaz, soalan terakhir. Okey, sekejap. Sorry. Soalan tambahan dan lepas kita beri ruang kepada rakan media lain, boleh ya? Satu kali kita ringkaskan soalannya. Okey, tadi saya rasa ada juga kawan-kawan media yang bertanya mengenai bagaimana mungkin Ustaz tidak berminat dengan politik. Ustaz Abid Liu 4PM misalnya, dan Ustaz menolong semua orang di peringkat daripada bawah sampai atasan, semua kenal Ustaz Abid Liu. Okey, bagaimana Ustaz mungkin jika ada daripada negeri-negeri yang ingin memberi pangkat kepada Ustaz, Datuk Ustaz ke misalnya macam tu, jadi daripada pihak Ustaz macam mana? Saya kalau saya terus terangkan, saya kalau macam sebelum ni pun ada macam orang bagi apa jawatan ke apa semua kan. Saya memang banyak kali dapat offer begitu kan daripada banyak-banyak tempat. Tapi saya sejujurnya memang kalau boleh saya nak jadi macam saya sekarang. Saya nak jadi macam saya sekarang dan saya gembira dengan hidup saya sekarang. Saya macam layang-layang yang terbang bebas. Jadi saya dah tak boleh ada ketua. Saya taat pada negara semua sekali, tapi mana undang-undang, tapi saya memang tak boleh dah ada nak bekerja dengan orang sebagainya, sebab hidup saya ni memang sebab saya macam dan terus terang saya macam tak berhajat untuk dari segi apa. Kalau dulu mungkin saya masa tu saya ingat awal-awal saya training, saya berhajat untuk lebih dikenali supaya senang saya bagi motivasi. Kalau saya bisnes awal-awal saya mungkin ada niat supaya saya dapat duit begini daripada supaya saya boleh beri pekerjaan lebih ramai dulu. Tapi sekarang saya rasa macam tak perlu begitu. Apa saya ada saya syukur, dan kalau macam sebut tadi apa-apa kalau macam anugerah ke apa semua tu kan, kalau bukan melibatkan politik dan mana-mana parti-parti, so saya dengan rasa bersyukur apa-apa saya takkan tolak lah. Maknanya rezeki-rezeki yang baik saya ambil begitu. Maksudnya kalau ada peluang itu bukan berkaitan politik, untuk Datuk Ustaz tak tolak ya?
Apa-apa yang saya takut saya salah tulis nanti jadi maksudnya pencerahan. apa rezeki yang baik insya-Allah setakat saya tak tolak lah begitu. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Soalan daripada Cosmo satu. Okey, Haikal satu lagi soalan tambahan daripada Cosmo dan kita beri pada rakan media lain ya. Okey, silakan Haikal. Alright. Okey Ustaz, satu soalan Ustaz. This is out of curiosity lah. Untuk orang-orang yang hello. Dengar Haikal. Okey, untuk orang-orang yang tak punya banyak harta, tak punya banyak duit, tapi diorang ada niat untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Apa nasihat yang Ustaz boleh berikan? Sebab tu saya bermula yang paling kuat, saya tolong mak. Masa tu gaji saya RM800. Saya bagi semua duit gaji tu kat mak. Saya duduk kat masjid kat KL. Jadi pertama sekali orang yang kita patut bantu mak ayah kita. Kita khidmat mereka. Tu bantuan yang sangat besar. Sebab kita boleh balas jasa mak ayah. Jadi mula tolong mak ayah kita, bahagiakan mereka, senyuman mereka, kebahagiaan kita. Tolong mak ayah ni lagi besar daripada semua pertolongan yang saya buat ni. Kalau tuan-puan, adik-adik, abang kakak mana kat luar sana, tolong mak ayah kita. Dan lepas tu sambung, tolong pula isteri kita, anak-anak, tolong adik-beradik kita. Kadang orang kedekut, orang luar dia baik semua sekali. Tapi dengan adik-beradik dia kedekut. Adik-beradik dia berkira nak keluar RM200. Tapi untuk tunjuk pada masyarakat dia beri. Nabi sebut manusia yang paling baik, orang paling baik terhadap keluarga. Aku sabda Nabi orang paling baik terhadap keluarga. Sedekah pun sama. Sedekah pada keluarga ni lebih afdal pada sedekah pada orang luar sana. Jadi mula-mula kita bantu keluarga. Bersama-sama tu kita bantu jiran yang terdekat. Kemudian kita luaskan lagi sehingga Allah gunakan kita dapat bantu lebih ramai manusia kat luar sana. So jangan berhenti buat baik. Tolong bukan mesti dengan duit. Yang ikut saya 20 orang anak muda yang selalu bersama saya ni sekarang. Dia ni 24 jam tak berhenti beritahu berita-berita tentang apa-apa masyarakat perlukan. Dia orang hantar ni. Dia orang tak ada duit. Dia orang ada yang belum habis belajar. Tapi sampai kalau kami keluar sahur, dia orang ikut saya. Semua dah jadi macam saya dah. Tak makan sampailah pukul 11 malam dia orang boleh bertahan. Tak satu orang pun masa-masa angkat barang, pindah barang. Saya bukan angkat banyak sangat. Dia orang lagi angkat banyak. Saya lebih macam artis gitu kan, bergaya sikit kan. Saya gurau. Jadi dia orang yang angkat lagi teruk-teruk. Jadi dia orang tak ada duit tapi dia ada tenaga, ada jiwa, ada semangat. Untuk bantu orang bukan dengan duit, tapi dengan hati yang sungguhan, keikhlasan begitu. Ustaz, Aida daripada utusan. Ustaz, dalam keadaan dekat sekarang kan kontroversi yang melibatkan pendakwa seperti secara tidak langsung orang kata memberi tanggapan buruk kepada pendakwa sekarang kan. Boleh Ustaz komen sikit tak dengan apa yang berlaku dan mengenai keluarga sikit Ustaz Bila Ustaz luangkan masa dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak? Kalau kita lihat dekat Ustaz punya laman sosial tu sangat sibuk dengan kerja amal. Okey, tu je Ustaz. Terima kasih. Okay, terima kasih Aida dari utusan. Silakan Ustaz. Baik, jadi kat mana-mana kumpulan golongan memang ada dia punya orang kata dalam pendakwah manusia biasa ada yang ikut macam orang lain dan ada yang buat salah. Jadi kita doa Allah ampunkan dia, beri dia hidayah, kebaikan, berubah, bertaubat dan sepatutnya lah apa yang mereka betul. Dan begitu juga dalam apa-apa golongan pun sama. Kadang dalam saya macam saya bukan ustaz kan. Orang panggil ustaz Abid Liu. Jadi saya lebih sebenarnya Abid Liu je kan. Saya tak ada ustaz-ustaz. Saya belajar pun tak formal. Saya tak ada CJ formal pun. Saya pada kecil semangat belajar agama. Semua tempat saya pergi. Tapi saya tak pernah ambil CJ rasmi. Saya belajar UPM je dulu. Degree pun kat UPM je. Maksudnya setiap orang tu kita ambil yang baik-baik. Dunia ni bahagia kalau kita cari yang baik-baik dalam dunia, belajar, terus belajar ilmu. Jangan kerana satu orang ustaz ke pendakwah buat salah, kita jangan berhenti belajar buat baik. Cari mana, tak kisah tuan-puan nak suka siapa, saya selalu sebut kat anak muda. Adik suka kat ustaz mana, adik belajar dengan dia, tapi jangan berhenti belajar. Adik tak suka orang ni, adik tak suka, terpulang kat adik lah. Kita tak boleh paksa orang suka kan. Suka tak suka ni tak boleh paksa. Jadi dengan siapa kita selesa, belajar. Ada orang kata dia suka ustaz ni, mana-mana belajar. Terus belajar. Jadi, dan kita juga, dan sepatutnya saya selalu pada dulu lagi, saya selalu pesan juga pada sahabat-sahabat saya, pada pendakwah yang lain. Nabi SAW bukan saja dia kata halal dan haram. Tapi Nabi SAW lebih berusaha supaya bawa manusia daripada perkara yang tak baik pada baik. Nabi bersih, putih, wangi. Nabi tak benci orang kotor, busuk. Kita kalau wangi, tengok orang busuk kita, busuk dia tu. Kita bersih, tengok orang kotor, geli, kotor. Nabi tak. Nabi tengok orang kotor tu, Nabi sayang dia.
Pernah sekali orang tu dia ada penyakit nak makan dengan Nabi, Nabi panggil dia makan dengan Nabi. Orang tu malu-malu intai-intai Nabi. Dia orang kampung, OKU juga. Selekeh, Nabi kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi mulia, bersih, tapi Nabi tak pandang rendah pada orang lain. Jadi kita pun sama, apa tu sebenarnya dakwah ni? Kita sayang orang baik-baik. Orang yang sampaikan ilmu, cikgu-cikgu kita, alim ulama. Dan kita belajar daripada dia. Dalam masa yang sama nampak orang jahat, kita sayang juga. Walau dia pelacur, walau tepi lorong. Siapa sangka dia sebut dia pelacur ni umur 9 tahun. Pelacur 9 tahun dah jadi duduk dekat lorong-lorong. Jadi kalau kita rupanya 9 tahun jadi pelacur, boleh pernah terfikir tak? Jadi kita pergi tolong dia. Dan masa bersama keluarga, alhamdulillah saya memang kalau ada perlu ceramah mana-mana, saya memang usahakan semampu mungkin malam, petang saya ada waktu kat rumah macam tu. Dan memang terus terang saya memang agak kurang masa bersama keluarga. Tapi kalau kat rumah memang saya akan sembahyang Jumaat, saya akan buat taklim setiap hari, sekali sehari saya wajib buat taklim kat rumah. Kalau saya terlepas maghrib tak ada, lepas subuh saya buat. Saya kejut keluarga sembahyang subuh Jumaat, lepas tu saya buat bacaan taklim, baca Quran sama-sama, lepas tu saya berbual sikit. Dan saya makan mesti sekali sehari tu ada dengan keluarga. Kadang-kadang lah ada 2-3 hari saya keluar, tapi balik tu cepat-cepat saya bagi masa bersama keluarga saya, bersama isteri anak-anak. Alhamdulillah. Okay. Ustaz, nak minta komen sikit je, nasihat Ustaz kepada penunggang agama yang menggunakan agama untuk mencari kemasyhuran, mencari peluang untuk ambil kesempatan. Komen sikit Ustaz. Okey, jadi soalan terakhir daripada Angkara Berutusan, Ustaz boleh komen sikit? Ya Ustaz. Ustaz kepada pendakwah di luar sana sama ada menggunakan agama sebagai alasan berdakwah untuk melakukan perkara yang mungkin bagi saya selalu pesan daripada dulu-dulu lagi. Mana-mana ramai anak-anak muda ikut saya, dia nak jadi pendakwah, dia jumpa kat saya. Ramai orang kat luar sana kata, Ustaz satu hari nanti saya nak sepentas dengan Ustaz, saya nak jadi terkenal macam Ustaz. Jadi saya beritahu dekat dia, adik, nak dakwah ni bukan bermula atas pentas atau mesti jadi terkenal. Tapi sebenarnya berdakwah ni, saya ingat Ustaz saya ajar pada saya kecil, kita pergi jumpa kawan kita, berkongsi kebaikan kat mana sahaja. Jadi dakwah ni atas pentas tu kita berceramah, tapi turun daripada pentas tu, di situlah kita mempraktikkan ceramah kita, apa-apa yang kita belajar dalam ilmu kita sampaikan. Ada waktu setiap orang, sebenarnya saya yakin banyak orang ni dia bukan nak gunakan agama, tapi maksud saya saya rasa begitulah, bukan nak gunakan agama, tapi setiap orang tu dia ada keaiban, kelemahan dia. Untuk tu macam mana nak buat? Sebab kita dah jadi terkenal ni, kita jadi ustaz, jadi begitu begini, tapi kita cuma manusia biasa. Macam mana ubat dia? Kita kena ada waktu, contoh berapa hari kita muhasabah diri kita, pergi berkhidmat ke, pergi kampung asli ke, tanpa orang kenal, tanpa nama kita, tanpa siapa kita. Saya ingat Ustaz Abdul Somad dulu pernah cakap, dia kalau sebulan tu dia bagi masa 3 hari, dia pergi ziarah alim ulama, dia senyap-senyap pergi khidmat tolong orang. Macam imam-imam dulu, malam-malam cuci tandas, Imam Ghazali cuci tandas. Sambil cuci tandas dia kata, siang-siang dengar ceramah saya, tapi saya manusia biasa sama macam orang lain saja. Jadi waktu malam kita muhasabah diri, tapi waktu siang terus buat baik. Jadi saya doakan saya terutamanya, semoga Allah istiqomahkan saya. Saya pun tak tahu lagi nasib hidup saya kan. Mungkin hari ni orang sayang saya, tapi tak tahu suatu hari tiba-tiba orang tak sayang, tapi jangan berhenti buat baik ni. InsyaAllah. Ustaz, soalan terakhir Ustaz daripada Cosmo last kali. Okey. Okey Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Satu last kali. Sebelum kita beri ruang pada rakan media lain, ramai lagi nak bertanyakan soalan. Alright, sorry last saja. Okey, sebab ni berbalik kepada soalan kaedah tadi kan. Kalau saya boleh pergi lebih spesifik, mungkin Ustaz Cakna, okey, soalan saya, adakah Ustaz Cakna tentang apa yang berlaku kepada yang melibatkan da'i-da'i ataupun pencetus ummah yang lahir dari media sosial? Adakah Ustaz Cakna dengan apa yang berlaku pada mereka like recently? Ada tak? Jadi ada kes-kes, okey. Jadi saya memang tahu segala apa yang berlaku kat luar sana, memang saya dengar lah kan. Saya memang kita hari-hari main Facebook kan. Jadi kita baca Facebook, Instagram, semua saya tahu. Cuma bagi saya beginilah, yang baik ni kita selalu war-warkan. Dia tak kisahlah dia da'i ke, dia pencetus ummah ke, dia ustaz ke, doktor ke, cikgu ke, menteri ke, siapa saja. Yang baik ni, saya ingat ustaz saya kata, yang baik ni kita sebarkan, kita kongsikan dengan seramai mungkin insya-Allah. Dan yang buruk ni kita dakwah dia, kita betulkan, dan siapa yang betul
Kita benarkan kebaikan dia. Kalau dia buat salah, kita kena beritahu benda tu salah. So begitu. Okey, baiklah, ada satu soalan daripada Koyum M-Star. Soalannya Ustaz berbunyi, kejap kita ada soalan chat di ruang chat room. Soalan dari Koyum M-Star tadi lama dia dah post, tapi jadi kita nak baca dekat sini. Soalannya, sepanjang penggambaran program ni Ustaz, apa pengalaman yang Ustaz tak dapat lupakan? Tetapi sebelum tu Ustaz, kita beri ruang kita nak tanya. Sebab banyak sangat soalan tentang Abid Liu dan jejak Abid Liu ni. Tapi pastinya kita nak tahu. Jadi mungkin JR mewakili dari Astro, bagaimana tercetusnya idea untuk menerbitkan jejak Abid Liu ni? Mungkin JR boleh ceritakan dan kemudian Ustaz akan jawab yang pengalaman yang Ustaz paling tak boleh lupakan. Silakan terlebih dahulu JR, silakan. Iman, kalau soalan Iman tentang bagaimana tercetusnya, dia lebih kurang dengan jawapan saya yang tadi, iaitu bermula dari program Door to Door Abid Liu. Cuma kali ini kita ingin luaskan lagi skop konten, jadi kita terbitkan jejak Abid Liu. Ya, kita luaskan dari segi konten, maksudnya kalau sebelum ini Door to Door lebih memfokuskan pada dakwah sahaja. Kali ini kita ada konten tentang misi bantuan, khidmat masyarakat dan kemanusiaan jugalah. Dan selain daripada itu, seperti yang saya cakapkan tadi juga Iman, kita nak jadikan jejak Abid Liu ni sebagai platform untuk mereka yang memerlukan dan untuk mereka yang ingin turut sama menyumbang. Jadi JR saya Malia nak tanya, susah tak untuk mendapat persetujuan Ustaz membuat jejak Abid Liu ni? Susah tak? Berapa lama kerja Ustaz untuk akhirnya beliau bersetuju? Senyum Ustaz kat hujung tu. Jadi JR boleh bagi tahu, senang tak nak dapat Ustaz Abid Liu ni? Silakan JR. Tak susah, cuma susah nak dapatkan masa Ustaz untuk bertemu je. Sebenarnya idea yang kita untuk terbitkan jejak Abid Liu ni dah bermula pada akhir tahun lalu. Kita hanya dapat berjumpa dan berbincang dengan Ustaz Abid pada tak salah saya selepas raya Ustaz kan? Kita baru betul-betul dapat berjumpa dan berbincang dan bersetuju tentang hala tuju konten. Okey, jadi berbicara tentang konten JR kan, sejauh mana bezanya apa yang Ustaz Abid Liu kongsikan di media sosial beliau dengan apa yang dipaparkan dalam rancangan jejak Abid Liu ni? Okey, kalau dari segi perbezaan, jejak Abid Liu ni sebenarnya yang eksklusifnya adalah paparan realiti sebenar di balik tabir misi dan perjalanan Ustaz yang tak pernah dipaparkan di social media. Mana-mana social media Ustaz pun tak ada paparan di sebalik tabir ni. Jadi dalam jejak Abid Liu kita paparkan realiti sebenar apa yang berlaku, perjalanan semua. Di samping itu dalam jejak Abid Liu, dalam satu episod 30 minit bersiaran, kita bawakan 3 kes berbeza. Dan tak semua kes yang kita paparkan dalam jejak Abid Liu ada di social media juga. Okey, itulah dia istimewa dan eksklusifnya jejak Abid Liu di Astro Prima. Jadi Ustaz kembali kepada sepanjang misi kemanusiaan Ustaz dalam jejak Abid Liu atau mungkin dalam bukan jejak Abid Liu, misi-misi bantuan yang Ustaz beri, yang mana Ustaz paling tak boleh lupa pengalamannya? Saya selalu bila kita kan pakai pergi je kan, tak rancang. Biasa tiba-tiba berlaku sejam je, paling kesian ni lah kru-kru jejak Abid Liu ni. Staff-staff Astro Prima ni memang pensan jugalah nak mengejar sejam je. Kurang sejam, siapa lambat kena tinggal. Jadi kita akan terus pergi, maksudnya kena tinggal lah, kita terus gerak. Kita akan terus bergerak ke sana dan kadang-kadang ada yang kita buat benda tu tiba-tiba kan. Contoh kita pergi jumpa arwah adik Suria tu kan, keluarga ayah tu. Yang saya tengok gambar ayah dia, saya rasa macam mana nak beri sikit kata-kata doa, semangat. Jadi saya ingat dulu masa kita susah-susah dulu, ada masalah hidup, tiba-tiba saya jumpa, contoh dulu saya pernah jumpa Datuk Fadilah Khamsah kan, masa tengah susah-susah. Jadi bila dia datang beri kata-kata Prof Hani Muhammad Tahir atau dulu arwah Tuan Guru Harun Din contohnya. Jadi bila dia orang jumpa saya masa tu, kita rasa macam entahlah, rasa besar hati, seronok. Jadi kita nak menjadi sebahagian daripada kesusahan ni. Bila saya pergi ziarah, sampai tak sangka pun, macam kita call sampai, kita cari nombor phone sampai tiba arwah ayah tadi berlari kat saya, dia pun peluk, dia menangis terus. Jadi saya tengok orang kalau macam jumpa saya tu sebenarnya kan tak boleh peluk-peluk sangat, tapi dah macam mana pak cik sedih, dia peluk saya. Ramai orang yang macam bila jumpa tu saya kadang tak bercakap sangat. Dia orang tiba-tiba datang meluah, macam bercerita, macam dia tu tunggu-tunggu.
Dia orang sini macam nak menangis. Orang jumpa saya kadang memang nak menangis. Dia jumpa nak nangis. Saya tak nangis pun. Dia orang datang jumpa tiba-tiba dah nangis. Jadi bila kita dengar ditunjuk pula anak kat sini meninggal semua sekali, kita pun beri semangat, kita doa. Keluarga semua datang, adik-beradik semua pun peluk-peluk saya. Macam jadi rapat. Saya terasa macam dia orang keluarga saya. Banyak orang saya jumpa ni, tiba-tiba dia jadi keluarga saya. Dia orang datang peluk. Saya tak cakap apa-apa. Tak ada saya kata pakcik, saya sayang pakcik, saya kesian kat pakcik. Tak sempat cakap pun. Dia orang tiba peluk macam keluarga yang tadi, atau yang adik yang keluarga tu meninggal, kakak yang suami dengan anak dalam lori, 2 orang anak meninggal dunia, tinggal seorang yang kecil. Jadi kita bila jumpa tu rasa macam, contoh kita sampai dekat bila sampai dekat satu penjara contoh, bila sampai dia kata ustaz-ustaz yang pertama sampai, macam sebelum lalu Roblox pun memang kita ada surat kebenaran untuk pusing ni semua sekali. Dan bila sampai je Roblox, kita dapat Roblox kata tak apa ustaz-ustaz masuk. Dia orang pula suruh masuk ke situ, pergi dekat dengan penjara tu, bagi barang-barang. Dia orang macam teruja, macam seronok, ustaz terima kasih lah datang, kami belum dapat lagi ni, terima kasih ustaz sampai. Jadi saya macam rasa itulah perasaan gembira begitu. Tapi kalau yang paling menakutkan masa bagi makan harimau lah. Tu paling menakutkan. Baru-baru ni ustaz ya? Kuat bunyi harimau tu dalam bilik rupanya kan. Pada kecil dengan bunyi harimau. Kuat harimau tu, dia bunyi sampai ke malam. Tengah semayang tiba-tiba nampak harimau tu kat depan kan. Kuat bunyi dia, teringat sampai ke malam. Tu yang paling menakutkan lah bagi makan harimau. Pengalaman saya. Okey, JR ada satu soalannya bunyi. Belum apa-apa lagi sebab betapa hangatnya sidang media ni. Memang soalannya ustaz, betul saya dah mengendalikan sidang media. Tapi yang ini macam saya handle Dewan Rakyat. Dia punya soalan bertubi-tubi. Sudah, dah tahu. Hebat ustaz. Jadi soalan untuk JR ya, kita redakan seketika. Soalan JR, adakah program ini akan diteruskan? Berdasarkan feedback daripada rakan-rakan media ni dah tanya dah soalannya. Adakah program ini akan diteruskan lagi di Astro Prima? InsyaAllah kita akan teruskan bermula dari siaran kita 7 Disember nanti. Setiap hari Isnin 9 malam kita akan terus bersiaran hingga ke akhir 2020 dan juga insyaAllah hingga ke akhir 2021. Alhamdulillah. Jadi tadi Ustaz dah cakap memang kru semua bersifat ad hoc, semua kena bersedia, siap siaga bila-bila masa. Mungkin boleh kongsikan dari pihak Astro sendiri, sebab Ustaz ada kru Ustaz sendiri, dan dari pihak produksi Astro berapa orang je yang boleh ikut Ustaz untuk sama-sama merakamkan jejak Abid Liu ni? Disebabkan kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, jadi tim produksi kita limitkan hanya 4 orang sahaja di lokasi, iaitu producer, writer, cameraman dan audio man sajalah. Jadi 4 orang dalam maksudnya program ni hanya menggunakan 4 tenaga kerja, dan insyaAllah kita pun tak sabar nak tengok hasilnya, pengalaman mereka dalam menjejak Abid Liu kan. Okey, jadi kita buka sekarang ni banyak soalan. Ada satu soalan dari Ashraf Astro Awani. Soalannya berbunyi, bagaimana Ustaz menjana kekayaan Ustaz sehingga boleh membantu pihak lain termasuk Zoo Negara yang dilihat memberi inspirasi kepada semua? Dan seterusnya, apa komen Ustaz mengenai orang yang cuba nak membantu tapi bimbang dikecam? Jadi pertama, macam mana Ustaz jana pendapatan kekayaan Ustaz untuk terus membantu, dan keduanya macam mana Ustaz nak memberi komen Ustaz tentang orang yang nak bantu tapi takut dikecam? Silakan. Baik, jadi satu memang saya ada peruntukan daripada perniagaan saya, memang terutama Ilyu Smart yang ni yang bagi saya tambah-tambah ni, yang buka tu pun sebenarnya niat untuk satu nak bagi peluang pekerjaan pada ramai orang. Kemudian saya memang niat yang duit tu memang untuk pergi kepada khidmat masyarakat je lah. Dan food bank tu yang berterusan saya buat kan, ada food bank. Ada dah 18 food bank tu memang saya niat untuk supaya kampung situ dan berdekatan tak lapar, tak susah. Jadi dan juga saya ada tabung pertubuhan kasih umat Malaysia tu. Jadi siapa yang ada yang nak sumbang, saya pun beri mereka sumbang kat situ, dan saya memang tak ada buat publicity untuk tabung tu sangat, sebab yalah saya tak nak macam nampakkan yang maksudnya yalah kan, takut menjadi macam nampak sangat macam jadi kita ni macam tabung pula kan, macam nak tolong orang kata kalau tak ada duit tak payah tolong orang, macam tu. Jadi terus je, dan saya macam itulah, ada tabung juga pertubuhan kasih umat Malaysia tu, membantu jugalah, banyak membantu. Dan di segi apa tadi soalan kedua? Komen Ustaz untuk mengenai orang yang nak membantu tapi takut dikecam. Jadi dia memang begitu, kalau kita buat baik pun orang cakap, buat jahat pun cakap.
Belum lagi apa-apa yang kita buat dalam dunia ni orang tak cakap. Jadi terus buat baik. Terus buat baik. Kecam-kecam ni antara kita je saya sebut tadi. Tapi yang penting adik tadi dapat makan. Yang penting adik yang tak sekolah dia dapat sekolah. Biarlah kita berkorban sikit kan perasaan-perasaan ni. Yang penting adik-adik tu semua dapat sekolah. Dan biar kenapa nak maksud saya macam jadi viral, jadi macam ni kita buat program TV ni, kenapa nak buat macam tu pula? Sebenarnya orang yang kita bantu pun kalau kebanyakan kita jumpa dia orang semua gembira dan dapat kebenaran mereka. Dia orang gembira macam jadi sebahagian daripada kisah-kisah perjalanan hidup kita ni, dia orang seronok. Sebab bukan kita aibkan dia, kita tak kata dia jahat. Sebab tu saya tak pernah apa-apa tentang keaiban keluarga ni saya tak pernah sebut, saya tak pernah ulas langsung. Jadi yang penting mereka dapat dibantu. Jadi teruskan buat kebaikan walau orang kata atau orang kecil, sebab kita tak buat untuk orang, kita buat untuk Tuhan, untuk Allah sayang kita. Jadi Ustaz, kalau boleh kita nak tanya lah Ustaz kan, pastinya di media sosial ataupun YouTube kalau Ustaz ada kan, mungkin Ustaz boleh rakam perjalanan eksklusif ini, dan barangkali juga mungkin Ustaz menerima lamaran daripada stesen televisyen lain ataupun produksi lain, tetapi mengapa Ustaz Abid Liu memilih untuk bersama dengan Astro? Baik, sebab saya daripada awal itu kan masa daripada awal kan door to door Abid Liu tu dah lama juga. Jadi saya memang daripada awal dengan door to door Abid Liu. Jadi meneruskan pada situlah. Masa door to door Abid Liu pun ada tempat-tempat yang saya tak terfikir yang kru-kru door to door ni bawa. Contoh masa tu kita dapat jumpa banduan akhir, kita masuk penjara. Antara yang saya bukan daripada saya sendiri, daripada kru Astro masa tu bawa pergi saya ingat saya dapat jumpa adik-adik yang kena kanser kan, berziarah adik-adik kanser yang dah meninggal pun. Adik tu ada 2-3 kisah kanser yang Astro yang bawa. Jadi saya rasa bertuah sebab saya dapat jumpa mereka masa door to door Abid Liu hari tu. Kalau tak mungkin saya tak sempat langsung untuk membantu sebab mereka dah tak ada atas dunia ni. Jadi orang yang kita bantu tu dah tak ada pun sekarang. Jadi saya rasa macam berterima kasih juga kan, sebab daripada awal itu door to door tu banyak memberi cadangan-cadangan yang saya tak terfikir untuk pergi pun ada juga. Baiklah. Okey Ustaz, ada soalan dari Lin, wartawan dari I Like Buzz. Soalannya Ustaz, bagaimana caranya untuk kita mengajar anak-anak muda agar mengikuti sama melakukan kerja kebajikan ni? Saya selalu pesan kalau kat universiti, kalau pelajar universiti kata tak ada, maksudnya tak ada kerja, satu benda yang macam kalau tak ada kerja, sebenarnya tahu tak macam mana kita nak cari kerja? Kita buat kerja khidmat-khidmat masyarakat ni. InsyaAllah rezeki datang, esok dapat pekerjaan, dapat kenalan. Yang paling penting Allah terima apa kita buat, dia mudahkan kita. Sila esok dapat jodoh kan. Dan ramai dapat jodoh pula ada orang. Maksudnya rezeki jodoh, rezeki dapat pekerjaan yang baik. Saya sendiri dapat pekerjaan yang pertama tu masa saya tolong orang, masa saya tolong orang khidmat. Masa tu saya berdakwah, tiba seorang pakcik tu nampak saya. Saya kat Bangladesh, saya tidur atas saya alas macam guni macam tu, selimut-selimut badan. Pakcik tu tengok saya, musim sejuk. Nama dia Prof Hanim Muhammad Tahir, dia share partner Datuk Fadilah. Dia tengok saya, dia menangis, dia kesian. Dia bagi saya alas tidur, sleeping bag. Sampai sekarang saya simpan sleeping bag tu. Saya rasa tu hutang budi pada pakcik tadi, Prof Hanim tadi. Dia dah meninggal dunia. Dia yang mula-mula beri saya pekerjaan dunia, training, ceramah-ceramah ni. Jadi kadang-kadang rezeki datang dia tak sangka-sangka. Kita sibuk tolong orang, akhirnya rupanya Allah hantar pula macam tak berhenti pula rezeki datang cari kita masa tolong orang. Saya mula-mula sign masa tu susah program door to door Abid Liu yang dulu. Masa tu saya tengah ada program khidmat masyarakat. Jadi macam orang susah nak dapat saya. Sebab saya masa tengah pergi masa tu lah. Bukan sebab sibuk. Sebab memang saya tengah tu saya macam dalam bahasa lain ada waktu macam kita tak nak lah fikir-fikir pasal media ni semua sekali. Ataupun kata Facebook, Instagram pun saya tak update masa tu. Saya pergilah buat kerja-kerja tu sesenyap. Tapi masa tu door to door awal-awal tu, masa tu dia orang kira buru saya juga. Tapi takdir balik tu rupanya jadi program door to door Abid Liu tu. Jadi saya percaya dalam kita buat baik, bila kita kejar dunia ni lari. Tapi kalau kita kejar tolong orang, khidmat masyarakat buat baik, nanti Allah beri rezeki yang mencurah-curah. Jadi anak-anak muda, terus tolong orang, insya-Allah Allah beri rezeki yang banyak dalam hidup kita.
Ustaz, soalan di chat room juga, soalan dari Kak Faz berbunyi, dengan jumlah bantuan yang banyak diterima, bagaimana Ustaz meletakkan kriteria apa untuk memilih diberikan bantuan tersebut, dan bagaimana cara Ustaz menolak permintaan mereka yang mana pernah tak terima kecaman paling tak dapat Ustaz lupakan. Jadi dua soalan, macam mana Ustaz kriteria untuk menghulurkan bantuan, mungkin ada keutamaan tertentu, dan soalan kedua adalah bagaimana pernah tak terima kecaman yang paling Ustaz tak dapat lupakan. Silakan. Jadi dari segi itu saya sebut tadi, makanan kita akan sentiasa beri kod siapa yang WhatsApp kat WhatsApp ada nombor kita buat tu. Kita akan sentiasa makanan ni berterusan lah. Makanan ni berterusan kita beri tanpa kita nilai. Maksud taklah kita nak nilai dia susah ke miskin ke kaya, tak. Kalau makanan memang kita bagi je setakat hari tu. Tetapi kalau macam bila melibatkan nak rumah baru, perlukan kelengkapan, yang tu kita check lah. Tapi saya terus terang tu saya cakap, memang banyak lagi orang saya tak dapat bantu. Dan terlalu ramai sebab bukan sikit. Dah ada pula orang viralkan siapa nak kaki palsu, nak katil palsu, nak duit berniaga, siapa nak kahwin. Ada viral, teruk juga viral itu. Jadi siapa nak boleh hubungi nombor, boleh hubungi Abid Liu. Jadi orang cari saya lah, semua nak berniaga, nak kahwin, nak anak. Ini saya kata ini bukan bajet saya, bajet kerajaan pun tak ada katnya sebanyak itu. Semua orang dalam Malaysia ni, dia iklan siapa sahaja nak apa pun boleh minta. Jadi saya macam, jadi benda tu makin membuat orang makin tak segan silu minta lah maksudnya kan. Tapi saya akan bantu setakat yang saya mampu saja. So begitu. Baiklah Ustaz, kita terus baca soalan seterusnya. Arif dari Malay Mail, soalannya berbunyi, selain dari Eliusmart dan juga program Food Bank, adakah Ustaz ada perancangan lain untuk membantu komuniti in the near future? Jadi itulah kita akan macam ni, kita buat hotel untuk penginapan. Dan alhamdulillah rumah-rumah pun kita bantu dah banyak jugalah. Daripada itu, yang setiap bulan kita bayar sewa rumah, bil api, ada sebahagian bil elektrik, sewa rumah. Dan setiap anak-anak yang masuk madrasah tu setiap bulan 300, 400, ada 200.5. Semua tu kita bayarkan sampai sekarang lah. Ada akaun kita memang setiap bulan bayar sewa rumah. Memang setiap bulan bayar tu. Selagi saya tulis, selagi saya mampu lah. Tapi insyaAllah lah saya nampak boleh. Saya pun dah niat untuk bayarkan tu. Cuma nak bayarkan sewa. Tapi sekarang yang berterusan bayar sewa lah. Bayar sewa rumah. Anak-anak sekolah, yuran-yuran bulanan madrasah-madrasah. Kenapa saya hantar madrasah? Sebab sekolah biasa, sebab dia dah lama tak sekolah. Saya nak uruskan tu mungkin lambat. Lepas tu saya takut dia pergi sekolah nanti dia budak-budak masalah kadang. Balik rumah, suasana rumah tak membenarkan, tak sesuai. Jadi bila hantar madrasah, hampir semua yang saya hantar ni dia orang jadi baik. Ada seorang budak saya jumpa, dia pernah jual burger. Dalam burger tu ada dadah, tinggal dengan nenek dia. Saya ringkaskan, saya bawa dia pergi KL duduk madrasah dah 2 tahun. Dia dah hafal 10 juz Quran. Hari tu dia jual dadah. Paling teruk, alhamdulillah sekarang ada. Jadi sebab tu saya hantar madrasah-madrasah ni. So akan datang, saya tak tahu lagi. Tapi setiap hari saya fikir macam nak bantu orang. Dan saya nak berlumba tolong orang. Saya memang kata fastabiqul khairat. Untuk tu mana-mana apa-apa sajalah, badan-badan ke apa-apa yang lain-lain, saya bukan bersaing secara ni, kita bersaing secara sihat. Maksud macam anak-anak sekolah, kawan kita dapat A, kita pun nak dapat A juga, bahkan lebih tinggi A daripada dia. Sudahlah hemat masyarakat ni pun begitu, kita nak beri yang paling baik dan bantu seramai orang, kena berebut-rebut. Kalau kita tak tolong, mungkin orang lain tolong, mungkin satu hari, atau tak ada siapa tolong dia. Untuk tu kita kena mulakan. Okey, Ustaz, ini soalan mungkin santai tapi mungkin berguna pada kita semua juga. Tak perlu. Okey, Ustaz kata orang memang jadualnya sangat padat, kan, rehat pun kadang tak cukup. Tapi macam mana petua Ustaz untuk kekal cergas dan kekal sihat untuk membantu mereka di luar sana? Mungkin berguna pada kita semua dan rakan-rakan media ni. Kita memang akan rasa penat kan. Satu memang kena juga jaga kita punya, sebelum buat apa-apa solat 2 rakaat. Nak buat apa-apa 2 rakaat. Memang lapang hati. Dulu saya pun ada masa malas. Bukan dulu, kadang-kadang ada masa malas nak sembahyang sunat. Sembahyang fardu jaga, sembahyang sunat. Berdoa. Saya apa-apa sembahyang sunat. Contoh duha ke, buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Sembahyang tahajud ke 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Lepas tu cerita dengan Allah. Ya Allah, esok saya nak buat ni, mudahkanlah saya. Hati kita lapang. Sebenarnya dia penat tak penat ni bukan pada zahir ni. Tapi pada hati.
Kalau kita cinta apa yang kita buat, bersungguh-sungguh kita nak buat kebaikan, InsyaAllah semua yang lain ni jadi tak ada masalah. Satu. Kedua, itulah antaranya saya pun berusaha juga itu masa badan berat sangat kan. Tak, masa tu kurang jaga pemakan ni. Saya pakai makan 8 kali sehari makan nasi. Jadi memang bertumbang saya. Jadi kurangkan sikit makan macam itu. Alhamdulillah bila kurang sikit rasa macam ringan sikit lah. Nak manjat-manjat, nak lompat-lompat, nak terjun-terjun. So begitulah. Jadi petuanya solat 2 rakaat dan juga mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, betul. Kita buka satu lagi soalan terakhir kepada rakan-rakan media. Boleh saya ambil Man soalan ni? Boleh. Ustaz, maaf saya Malia lagi daripada Astro Gempak. Ustaz, macam mana Ustaz boleh simpulkan tahun 2020 untuk kehidupan Ustaz, dan boleh tak Ustaz beri kata-kata mutiara kepada kita semua yang melalui dugaan pandemik COVID-19 sepanjang tahun 2020 ni? Ada satu malam masa awal-awal pandemik COVID-19 ni kan, awal-awal sekali. Saya sampai 3 hari tu, maaflah saya kongsi ni, saya macam down, sedih, saya menangis, saya macam tak tahu apa. Saya turut terang, saya rasa macam apa jadi kat dunia ni saya fikir begitu. Apa nak jadi ni Macam semua berubah. 3 hari tu saya menangis, saya fikir macam rasa berat sangat, bukan berat fikir macam saya fikir ramai orang sakit, ramai orang susah, orang tak berhenti minta tolong. Apa saya patut buat? Macam mana saya nak tolong semua orang ni? Macam mana saya nak buat? Saya pun doa je. Tiba-tiba satu pagi tu, saya bangun-bangun jadi macam saya dapatkan kebenaran lah. Dan saya pergi mula bergerak. Dan rupanya bila kita mula berbantu tu, semangat tu makin kuat. Untuk tu saya mula percaya awal itu COVID-19 ni macam benda musibah yang paling besar. Rasa macam orang kata teruk sangat lah. Memang tak pernah terjadi dalam seluruh hidup kita. Rasa macam nak mati, rasa down, rasa kecewa, semua ada. Tapi sekarang saya sedar, lagi besar ujian datang, lagi besar rahmat Allah nak datang. Percayalah, ujian ni saya selalu sebut tak ada 5 jawapan, cuma satu. Kerana Tuhan sayang kita untuk kita lebih kuat, lebih berani, lebih kuat berdoa, lebih jadi baik, lebih sayang orang, lebih suka tolong orang. COVID-19 ni menjadi kejayaan untuk kita. Tapi kalau COVID-19 datang, kita makin banyak bergaduh suami isteri, bergaduh anak-anak, bergaduh adik-beradik, membenci semua orang, makin marah semua orang, makin rasa ni. Sebenarnya dia telah menjadi musibah untuk kita, tapi kita kena tukar. Benda lagi besar ujian datang, lagi besar rahmat yang datang. Riwayat Bukhari, saya tulisan dekat baju tu kan, saudaraku di sebalik ujian ada rahmat. Itu saya percaya daripada dulu lagi. Kalau terjatuh mesti ada rezeki nak datang. Kalau demam, semua demam. Kita kata kenapalah demam semua ni. Tak, lagi besar sakit ujian datang, lagi besar rahmat Allah datang. InsyaAllah panjang umur, tahun-tahun depan mendatang ada perkara yang sangat baik, rezeki yang mencurah-curah buat kita semua. Untuk tu banyak bersangka baik. Rahsia bahagia, banyak bersangka baik, kemuncak sangka baik ke Allah. Mesti dia Allah tahu tak apa yang jadi ni? Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Jadi kenapa terjadi ni? Sebab Tuhan nak kita menjadi manusia lebih baik. Sebab dia sayang pada kita. So percaya begitu. Jangan sangka buruk. Tuhan benci kita, marah kita, habislah kita. Tak. Sangka baik. Mesti ada rahmat ni. Kalau ni kawan-kawan kita kan dalam media pun ramai yang mungkin ada yang kena potong gaji, kena potong allowance, ada yang hilang kerja. Dalam media pun ramai juga saya dengar kawan-kawan dalam kalau pelancongan, penerbangan, semua sekali kawan kita bawa pergi. So, ramai orang betul-betul hilang kerja, bukan sikit-sikit. Jadi percayalah ujian ni sebab Allah sayang. Untuk tu berdoa dan banyak bersangka baik, insya-Allah semua akan jadi baik-baik je. Jangan